Para penduduk di lebih 400 rumah sewa sudah berpindah ke rumah baru mereka. Ini sebahagian daripada program penempatan semula oleh HDB. Langkah ini juga sebahagian daripada rancangan pembangunan semula estet-estet lama serta penyediakan rumah dan kemudahan lebih baik bagi rakyat Singapura. Dengan kumpulan terakhir penduduknya berpindah pada Mei tahun lalu, Blok 29 dan 31 Lorong 5 Toa Payoh dirobohkan untuk membuka laluan kepada pembangunan baru. Setiap isi rumah sewa ini menerima allowance penempatan semula sebanyak $2,500. Ada yang kemudian memilih untuk menyewa flat di kawasan bidadari yang berdekatan. Bagi mereka yang sudah sedia membeli flat pertama mereka, geran diberikan. HDB juga akan membina flat sewa baru sebagai sebahagian daripada rancangan pembaharuan semula itu. Para penduduk kawasan Joo Chiat siang tadi berpeluang melihat sekilas wajah dua stesen MRT baru yang dijangka buka lewat tahun ini. Stesen Marine Terrace dan stesen Siglap adalah sebahagian daripada laluan Thomson East Coast. Ini termasuk tempat meletak basikal bawah tanah, laluan jalan kaki bawah tanah yang akan dibuka 24 jam dan rangkaian laluan yang boleh membawa mereka ke destinasi-destinasi tertentu. Di pameran jalanan Tell Me More ini, para pengunjung boleh melihat dengan lebih dekat lagi ciri-ciri yang mereka boleh nikmati apabila ia dibuka nanti. Para pemimpin akar umbi bekerjasama dengan agensi-agensi pemerintah seperti LTA bagi menangani keprihatinan para penduduk Joo Chiat berhubung proses pembangunan laluan MRT ini. It's a project that I think best exemplifies how we work together as a community. Some of the work was very intrusive to our living spaces. I'll give you some examples. Some of the sound barriers came so close to some units that they can practically touch it from their window, right? And I know that there's been a lot of inconvenience, noise, dust, vibration, and so on. It's been very inconvenient, but LTA has done their best to deal with many of the needs and many of the complaints and feedback from residents. Klinik-klinik doktor haiwan di Singapura menaikkan bayaran sehingga 20% sepanjang 2 tahun lalu. Ini ukuran kos bekalan perubatan yang semakin meningkat serta kos tenaga kerja yang tinggi. Selain itu, jumlah doktor haiwan sangat berkurangan di peringkat global juga menjadikannya lebih sukar untuk Singapura menarik dan mengekalkan bakat sedemikian. Ini meskipun gaji yang lebih tinggi ditawarkan. Sebilangan pelajar veterinar tempatan juga menimbangkan untuk bekerja di luar negara di mana mereka berpeluang untuk mempelajari bidang-bidang yang jarang ditawarkan di Singapura. Klinik-klinik haiwan tempatan menyatakan inilah yang menyukarkan lagi usaha mencari bakat baru. Malah, sebilangan doktor haiwan tempatan sudah pun meninggalkan kerjaya ini sepenuhnya disebabkan tekanan mental. Sejak pandemik melanda, pemilikan haiwan peliharaan naik kira-kira 30%. Hal ini menyumbang kepada beban kerja yang meningkat serta layanan buruk oleh pemilik haiwan.